الله 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 يا الله 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 يا الله. Okay. Lepas tu, kita nak sambung, ada yang perlulah dia beriman secara lepas tafsir apa, lepas ijmal apa, tahukan ini 104 ni, maaf, silap ini. Ini kita, ini yang tafsir ni, saya tafsir ni 4 buah je. 4 buah. Ni Ini. Jadi, ni ni. Tafsirnya ni. 1, 2, 3, 4. Ijmal yang mana? Ni. Yang tuai tunjuklah. Ijmal ni keseluruhan lah. Keseluruhan kitab-kitab yang dikatakan banyak keseluruhan dia. Dalam kitab ni ulama tadi tu kata sebanyak berapa? 104. 110 atau 4? 104 buah. 104 buah. Yang 110 tu betul ke Ustaz? Suhuf tu? Termasuk suhu yang 110. Macam dia kata ada Nabi Adam 10 suhuf. Itu pada pendapat kitab lain lah, tak apa. Oh, okey. Kita tengok kat sini dia kata 104 lah. Sebab sebenarnya bilangan suhuf yang diturunkan ni ulama tak pasti bilangan dia berapa. Ada pendapat kata suhuf campur kitab 114. Ada pendapat kata suhuf campur kitab 104. Tak termasuk Nabi Adam. Tak apalah, tak apa, tak ada masalah. Jadi ini yang secara ijmal. Jadi 4 ni lah secara tafsir. Ini 4 ni tafsir. 4 ni tafsir. Jadi diperturunkan kitab ni dia ikut bahasa kaum yang masa tu lah. Nabi Muhammad tu masa tu dia punya kaum tu bahasa orang Arab. Ni bahasa Yunani itulah. Ikut bahasa-bahasa dia. Okey. Ni dah. Lepas tu kita dah pergi 1 Quran, 2 Injil. Ni dah pergi kan? Dah ni Ustaz? Dah kan? Ya. Ni dah. Dan ni Taurat. Taurat, betul. Betul. Kali kita tengok Taurat. Fakta yang pertama, Taurat ni, kita mula nak tengok kandungan dia apa. Dia terangkan tentang syariat. Mula Taurat ni diperturunkan kepada Nabi apa? Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi apa? Musa.
Nabi Musa. Nabi Allah Musa. Alaihissalam. Yang lain pun taruhlah juga Alaihissalam. Sebagai tertib menyebut. Ni. Dia punya kandungan ni dari syariat. Dia ada akidah. Taurat ni dia ada akidah. Lepas tu, apa sayang satu dengan gelabah. Dia juga menceritakan dalam tu ada juga kisah yang dia menceritakan akan bangkitnya seorang Nabi. Siapa Nabi akhir zaman ni? Inilah Rasul kita. Dia cerita dekat Taurat. Dia cerita dekat Injil. Bilangan Rasulullah ni dah diberitahu pada kitab-kitab sebelum ni. Ini mungkin dah tulis dulu tau, masa kita belajar malam-malam. Ingat tak? Ada Ustaz, masa mula-mula PKP tu. Ha? Masa mula-mula PKP tu. Mula PKP dulu. Masa malam-malam. Jadi, bila kita ulang, kita baca balik. Itulah. Baca balik. Dia jangan terdetik nanti kita, Allah ni dah tahu. Ni dalam bentuk ilmu ni tak bagus. Tak bagus. Mungkin kita faham 20%, lepas tu kita belajar lagi, faham lagi berapa peratus lah. Begitulah. Jadi menambahkan iman kita. Apa yang kita tahu tentang Taurat ni, satu, kandungan dia apa. Injil, kandungan dia apa. Quran, kandungan dia apa. Diturunkan pada siapa. Apa patah-patah yang ditulis dalam kitab untuk kita tahu. Jadi, 4 kitab ni diturunkan pada siapa, apa kandungan dia lebih kurang, apa patah-patah yang kita tahu, itulah dan kita bila kita baca banyak kali, kita dah tak yakin. Jadab, betul memang ada Taurat, betul memang ada Injil, betul memang ada Zabur. Tahu dengan tafsir macam mana? Dia turun pada Nabi ni, kandungan macam ni. Jadi kita dah beriman dengan tafsir. Maka sempurnalah kita punya iman, beriman kepada kitab. Faham? Itu yang kita nak belajar. Beriman pada kitab. Jadi sempurnalah beriman pada kitab. Okey. Ada lagi? Tanpa rasa jemu. Taurat ini daripada perkataan Turah. Ni. Ini ambil dengan Ustaz Ridauddin ni. Belajar dekat Tauhid ni. Turah ni bermaksud ajaran dan hukuman. Ajaran dan hukuman. Itu Turah. Okey, salin lagi. Tanpa rasa lemah di tangan. Terus salin. Sampai muntah. Sampai pandai. Sampai dapat pahala. Sampai dapat kasih sayang Tuhan. Sampai dapat redha dia. Allah tengok hamba-Ku belajar. Allah tengok hamba-Ku nak kenal punya agama. Sayang dia kepada kita. Dia beri kasih, dia beri sayang, dia beri rahmat, dia beri syurga, dia beri husnul khatimah. Berkat apa? Berkat kesungguhan dalam menuntut ilmu. Sekarang pun dah diberi redha.
kalau perasan lah. Apa tanda bila kita mengaji, kita diberi redha. Apa tanda bila kita mengaji, kita diberi rahmat. Apa tanda yang kita dapat benda tu kurang? Apa tanda dia? Mesti ada tanda. Apa tanda dia? Yang ulama kata. Syukur. Tenang. Syukur. Syukur. Hati lebih tenang. Apa lagi yang dikata dalam kitab? Orang yang menuntut ilmu tu dia mendapat cahaya, dia mendapat rahmat, dia mendapat apa. Satu, dia dah boleh rasa. Apa dia rasa? Segala nikmat ni termasuk belajar itu daripada Allah. Dia dah boleh rasa. Maka dia lahir pada dia rasa syukur. Dan dia lebih tenang menghadapi kehidupan. Kenapa? Hati dia telah terdidik. Nombor 3, dia telah memperbanyakkan amal dia. Maknanya amalan ni makin baik lah. Ni guru-guru katalah. Amalan ni makin baik. Nombor 4, nampak pada zahir dia perubahan pada diri dia. Redha. Apa? Redha. Nampak perubahan pada diri dia. Dulu pakai ketat, contoh sekarang tak pakai ketat. Ada perubahan. Fizikal tu, penampilan tu ada perubahan lah. Cara bercakap dulu kasar pada orang. Sekarang cara bercakap dah slow sikit. Walaupun tak 100%. Dulu pemarah, sekarang ni dia ada sabar. Itu tanda dia ilmu yang dia pelajari. Allah izinkan untuk dia merubah diri dia. Itu tanda ilmu itu berkat membawa titik tolak perubahan pada diri dia. Jadi kalau kita rasa kita dapatlah berubah, walaupun tak banyak lah, tapi ada perubahan lah. Macam kalau bandingkan dulu, memang bodoh habis, tak tahu benda. Dulu banyak buang masa. Sekarang ni dah hargai betul masa ni. Masa rugi betul kalau buat benda-benda yang tak baik. Dulu tak erti. Benda-benda utama. Padahal berulang bersurau ni, tubuh datang surau. Tanya Tumak Nina pun pernah, tak faham. Padahal tu benda yang penting dalam solat tu. Kerana dia dah tahu. Siapa dah tahu, akal itu telah diisi dengan ilmu yang sepatutnya dia menerimakan dia. Tu nak dah tahu. Jadi kita bukan nak cek dengan diri orang lain. Yang baiknya kita cek. Fakta ni juga sama juga macam kitab Injil. Dia telah mengalami banyak perubahan. Okey. Ni. Apa dalil dia? Ni dalil dia. Dalil juga dalil dia yang mengatakan bahawa kitab ini telah diubah sesuai. Allah telah cerita dalam Quran. Ni kita kata dalil daripada perkataan di atas. Okey, kali perlahan. Ini lembut. Okey, dah ni belum? Nak pergi slide lain ni.
Ustaz, maaf saya Ustaz ya. Bahasa tu bahasa Kipti ke Kipbi? Bahasa bahasa kitab Taurat. Dia yang betul apa? Yang saya tahu ada bahasa Kipti. Kipti. Kalau yang dulu Ustaz tulis Kipti. Betul lah tu. Betul lah Kipti. Betul Ustaz. Kipti kan? Kat silap dekat sini kot. Tak. Tahu. Terbalik huruf je dia. Dua huruf terbaliknya. 50. T dengan B tu. B Kipti. Ya. B. Kip. Terbalik. Boleh type lah. Sorry. Okay. Okay. Sekarang ni yang terakhir. Kabur. Ini nak tahu cara tafsir ni, maknanya kita tahulah sikit-sikit dia punya fakta-fakta dia. Lepas tu nama dia, kita tahu cara apa. Taurat dah sudah, Injil dah sudah. Kali Zabur. Zabur ni Nabi mana, Rasul mana yang dapat? Okay. Kali ni dulu turunkan. Seperti dalam kitab dia kata lah. Nabi Allah Daud. Okey. Ibrani dia punya kandungan. Dan kalau ikut apa yang kami belajar dengan Ustaz Ridauddin, dia kata Zabur ni kalau dalam bahasa dia macam lagu muzik irama. Dia kata Zabur ni kalau kita nak banding, dia bukan betul lah, tapi macam kita nak mudah faham. Zabur ni dia macam rawi. Tu rawi tak? Rawi tak rawi? Oh macam rawi tu. Rawi apa? Apa rawi tu? Riwayat salah silap. Marhaban tu. Marhaban lah. Abtari'ul imlak bismillahil aliyah. Aku. Itu yang dikatakan Nabi Daud ni kalau dia baca Zabur ni, dia ni memang ada benda yang berlagu-lagu. Benda tu yang dia baca macam berlagu. Kagumnya orang dengar, sampai burung kalau terbang dia berhenti. Dia kata, sedapnya siapa baca ni. Dan Nabi Daud ni akan baca Zabur tu di syurga. Untuk didengarkan kepada ahli syurga. Nabi Daud yang sedap. Dengan suara dia yang merdu dan irama-irama yang dialunkan dalam baca Zabur. Zabur ni yang dulu Ustaz Ridauddin di masa kami belajar, dia kata dia macam irama. Zabur ni dipanggil irama. Zabur ni dipanggil macam lagu, muzik. Betul. Kalau tak mengaji, tak tahu cerita ni. Saya dulu pun masa belajar, saya tahu, oh gitu. Dalam tu tak ada hukum. Dia tak ada syariat. Itu fakta yang kedua pada Zabur. Ini sebab Nabi Daud ni diikut syariat Nabi Musa. Ikut syariat Nabi Musa. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Dia ada Daud kat bawah. Daud, Sulaiman, Ilyas, Syak, Yunus, Zakaria. Dia maknanya Nabi Musa dulu, baru Nabi Daud. Ada beberapa Nabi antara tu lah.
Jadi dia tak ada syariat. Syariat ni mana hukum. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Dia hanya bentuk-bentuk fatwa, bentuk nasihat, bentuk peringatan dan tidak memenuhi syariat. Maknanya macam mana nak puasa, macam mana nak apa, tak ada. Semua tu dia kena rujuk pada Nabi Allah Musa. Okey, itu yang kita tahulah. Ayat tadi, apa yang belajar dulu, dan kitab juga sebut macam ni lah. Dia walaupun di kitab, dia tak ada hukum. Dia hanyalah seperti perkhabaran, cerita, doa, zikir dan benda-benda hikmah. Inilah aspek fakta tentang dapur. Okay. Jadi 4 ni. Ni maknanya satu, wajib tahu nama kitab ni. Bukan tahu saja. Dan yakin dengan jazam dan ada dalil nama kitab lagi apa? Dan wajib tahu kepada siapa atau Rasul yang diperturunkan. Dan juga mengetahui sedikit sebanyak tentang isi kandungan lebih lagi Al-Quran. Al-Quran ni masih ada sekarang. Kalau saya tulis macam ni, okey, contoh. Apa benda ni yang kita kena tahu? Secara tafsir. Bilangan dia ada berapa? 10. Pelajar Latin nak kena tahu apa? Nama. Tugas. Nama malaikat. Lepas berkenalan dengan nama dia, tahu dia punya bawah dan bawah. Kerja dia, Ustaz. Kerja. Tugasnya. Tugas malaikat. 10 ni tahu nama, tahu tugas. Ada yang menyoal dalam kubur, bukan gali kubur. Gali kubur ni orang. Dia soalan.
Jadi kena tahu nama. Kena tahu tugas. Jadi 4 tadi, kena tahu nama, kena tahu dia turunkan pada siapa. Sebab Quran dia kitab buat tugas. Malaikat ada tugas. Jadi 10 ni kena tahu. Kalau 10 malaikat ni satu dia kata tak yakin lah ada Jibril. Pukul dia. Dia kata tak yakin lah dengan ada malaikat maut. Pukul dia. Yang baiknya dia ketahui nama tu disusun dihafal pada 10 lah. Tidaklah wajib dihafal. Tapi bila tanya, ya, malaikat ni ada. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atib, Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atib, Malik, Ridwan. Rasanya kalau tak tengok tulisan boleh hafal kan? InsyaAllah saya. Lepas tu hafal kerja dia lah. Jibril menurunkan wahyu, menguruskan kehidupan. Mikail menguruskan rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Muka Nakir menyoal mayat dalam kubur. Rakib mencatat amalan baik. Atid mencatat amalan tidak baik, jahat. Ridwan menjaga syurga. Malik menjaga neraka. Okey. Tak ada besar. Ni budak-budak dulu lah, kita hafal dulu. The most important word yang kita kena tahu kat sini, ni maksud beriman cara tafsir ni, ini apa yang saya kata dulu ni maknanya apa perkataan ni? Apa? Tafsir ni apa? Satu. Satu. Satu persatu. Ini kalau malaikat satu persatu bilangan 10 lah. Satu-satu dekat 10. Pada bilangan 10. Satu ni apa, ini apa, ini apa, ini apa. Itu nama satu-satu. Kalau dekat sini, pun juga kita kata sama juga ni. Ini dikatakan cara tu jawab. Tengok kitab lain. Tengok kat Hakiman. Hakiman dia ada jawab dia. Wajib lagi sekali. Atas. Tiap mukallaf. Unta ni kali ni. Percaya. Dan i'tiqad. Ada bagi Allah beberapa banyak nabi dan rasul dan yang wajib kita ketahui dengan tafsirnya adalah 25 saja. Kalian dulu
Tu ada dalil lah. Bagus ni. Dia dah masuk Thank you, doktor. Dia masuk lah. Ni doktor dah tolong. Saya terlepas kat ni. Sekejap. Okay. Dalil. Okay, kau ada. Thank you. Okay. Ini kita nak timbang kertas. Buat atas lah. Kabut sekali ni. Kejap sini, kejap sana, pening. Okay. Nanti kang tak dapat kemudian. Jangan kabut. Oh, dah komen baju. Ya, Ustaz? Dah komen baju. Mengampiri Ustaz. InsyaAllah. Komen ada pula yang meninggal. Kacau Ustaz. Kacau. Haji Nasir dah komen baju lah? Belum lagi, Ustaz. Abang Razak tadi Jumaat jumpa nak pergi gerak malam maghrib ni Ustaz. Lepas maghrib dia gerak. Abang Razak. Abang Razak maghrib yang pergi sana? Dia malam awal tu. Ya. Oh, Dia duduk tempat lain tu, Ustaz. Oh, dia pergi tempat lain lah. Dia ada, di sana WhatsApp tu, dia ada buku sana, dah pamit dia buku tu nak bagi dia. Oh, malam dah berak dah Abang Razak. Tangkut cucu ke tangkut cucu? Tak ada kan? Ya Ustaz, saya bergerak lepas maghrib Ustaz. Awal Abang Razak gerak. Makan durian dulu Ustaz. Makan durian dulu, dah tahan. Abang Razak buku dah ada besok dia bawa. Buka kan saya. Buku, besok dia bawa beri kat sana. Alhamdulillah. Okey. Tadi baru siap. Pergi ambil tadi. So dia tilang ke print. Okey. Ni. Bagaimana percaya pada Rasul? Kita jumpa balik perkataan ni. Kita akan tulis lagi sekali sampai muntah. Bagi apa? Ni? Kita akan tulis sampai muntah. Ni tunjuk apa ni? Wajib atas. Tunjuk apa? Wajib syarak. Cap. Wajib ini. Amboi, dengan pantas menjawab. Dah berkobar Ustaz, semangat Ustaz. Dah tahu sikit-sikit Ustaz. Alhamdulillah Ustaz.
Dulu kalau tanya, tahu tanya wajib aini, wajib syarat, wajib usuli. Apa nak? Sebenarnya tak tahu maknanya apa nak? Kacau. Ni wajib aini, apa ni? Habis. Tak tahu. Itu perbezaan bila belajar tu. Ni. Siapakah mukallaf ini? Mereka yang Berarti hukum. hati. Wah, seronok lah bila dapat jawab tau. Ni apa bila cakap T ni? Ni orang Perak ke apa ni? Okey. Satu lagi perkataan. Taklifi. Taklifi atau taklif. Tulis lagi sampai muntah. Berapa awak syarat mukallaf awak? 4 Ustaz. Sebutkan 4. Islam, berakal, balik, sampai surat agama. Alright. Cantik. Alhamdulillah Ustaz. Dah tahu sikit Ustaz. Dah tahu. Tapi besoknya soal Ustaz. Besoknya soal. Ramai Ustaz. Nampak muka. Kacau besok. Besok nampak muka tak lari. Besok lagi 2 soal. Besok kita ada satu sesi. Satu rancangan khas. Dia rakam. Kalau kat TV, rancangan tu nama Tanyalah Ustaz. Besok kita nak buat satu sesi rancangan khas. Tajuk dia apa? Ustaz, tanyalah. Kita balik. Bagai ombak bergelora Ustaz. Berjiwa Ustaz. Ustaz, tanyalah. Rancangan tu dia tukar nama dah. Tanyalah Ustaz. Ustaz, tanyalah. Okey. Okay, 4. Kita susun je cantik. Kita nampak nanti kita print. Oh, nampak jelas kan. Cantik susunan. Ini kat sini, ini kat sini, ini kat sini. Begitulah cantiknya hati orang-orang yang ada ilmu yang Allah Ta'ala muliakan. Islam, berakal, dia mesti ada 4 ni. Kalau salah satu ni dia tak ada, dia bukan mukallaf. Balik. Sampai seruan agama atau dikatakan datang Rasul kepadanya. Tapi kalau umumnya gini lah. Mukallaf. 4. Percaya. Percaya ni apa? Yakin. Yakin dengan jazam. Nanti. Percaya ni iman. Iman. Dia kata percaya pada Rasul. Dalam perkataan lain, dia kata beriman pada Rasul. Maksudnya jadi rukun iman tu Ustaz. Itu nama dia rukun iman. Lepas tu bila rukun iman ni dia kata beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada ini, beriman pada tu. Kenapa dia guna pada iman? Dalam another word, dia kata percaya. Apakah dia iman ini? Satu definisi takrif yang mudah. Dia tulis ulang balik perkataan percaya satu dan membenarkan segala tulis sekali. Biar memang tak. Segala barang yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Boleh juga tambah sedikit pada yang dikatakan oleh ulama-ulama. What is the definition of iman? Kita apa?
ikrar dengan apa? Dengan lidah. Gagam. Lagi Ya, dengan lidah. tasdik Dengan hati. 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 Dan amal dengan Perbuatan. betul. Oh, besok jangan nyorok. Besok duduk depan. Ustaz. Jadi bilang dia nak tanya. Ni ahli syurga. Tengok muka dia semangat nak ngajar. Ya, Ustaz. Aduh, Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ni tengok muka dia semangat nak belajar, nak ngajar. Semangat. Tu baru kena duduk depan. Suruh dia duduk sebelah, Zat. Duduk sebelah. Duduk sebelah. Sebelah tu Ananda tu dah duduk pula. Boleh duduk sebelah. Dia duduk sebelah kiri kanan. Boleh ke duduk sebelah. Tapi dia nota tak boleh, Ustaz. Ustaz tak boleh, Ustaz. Tambah depan, Ustaz. Kenapa? Gigil. Gigil ni, Ustaz. Macam burung batuk kan kata, Ustaz. Macam Y je. Y. Tu Y tu efektif. Ingat tak Y? Betul bulan nakal tu. Kursi efektif, rawang. Ya, Ustaz. Kan saya panggil dia, Y, duduk depan. Dia kata, saya sumpah depan Ustaz. Saya duduk depan nanti saya gigil lutut. Sana. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz tanya saya. Saya tak nak. Saya nak duduk depan. Saya gigil lutut saya Ustaz. Duduk depan dia, Ustaz tanya macam-macam boleh. Dia paling banyak cakap. Dia banyak tanya. Okey. Iktikad. Iktikad. Pegangan. Ini pegangan atau rasa hati. Jadi nak susun nota ni jangan nampak serabut tu. Saya duk fikir macam mana dia nak buat. Ada bagi Allah kalau saya asingkan Allah. Apa definisi dalam tauhid bila disebut perkataan Allah? Nama bagi Zat Tuhan. zat Tuhan. Lagi Yang wajib ada. yang wajib ada dan tiada Diterima. diterima dan tiadanya. Ni wajib apa? Wajib apa? Usuli. Tak. Wajib akal. Oh. Meyakini itu wajib usuli. Okey. Ni wajib akal so no belajar tauhid ni. Saya belajar tauhid dulu orang nak dulu lah 5 tahun dulu, 6 tahun dulu kan. Orang tu saya ajar tauhid. Saya tak nak. Kenapa saya tak nak? Sebab saya tak dapat nak terang dengan saya sendiri, saya rasa saya tak boleh terang jelas. Mungkin kita dah faham tapi nak terang tu kita tak dapat lagi. Tapi bila saya tengok saya belajar lagi. Yang mula bila orang rumah tanya saya terang sikit-sikit, dia boleh faham terang sikit. Jadi saya ada rasa confident sikit lah insyaAllah. Saya boleh terang. Tapi bukan makan masa sekejap lah. Berapa banyak Nabi
dan Rasul. Tu dia tulis tu. Yap. Ni Nabi. Nabi dia apa? Tarikh. Dari panjang perkataan naba. Naba. Iaitu lelaki yang diberi wahyu. Nabi oleh perempuan. Tu dikatakan tulis nota tu. Nabi. Rasul. Mana tulis? Diberi wahyu dan menyampai risalah. Dan dia juga mesti lelaki. Dan sampaikan salah. Okey. Tu apa? Tengok beling. Ni baju apa? Ni baju apa? Cik baju syarak. Baju apa? Risalah bukan suhuf. Risalah ni sifat bagi Rasul. Risalah ni sifat bagi Rasul. Okey. Tafsil tafsir satu per satu. Satu. Atas nama Nabi. Dan meyakini. Ya. Kalian yakin Nabi tu ada, 25 Rasul tu ada. Sahaja. Okey. Oh, banyak je wah. Pening kepada wah. Padat Ustaz, padat. Itulah, macam mana nak bagi dia padat? Tak boleh lah tak bagi padat, memang kena padat. Jadi kita tak Tak apa Ustaz. Saya cuba nak escape nak tutur Al-Quran tu, dia kata tak boleh lah. Saya kena beritahu semua juga. Everything in one page. Ini
Ini dinamakan apa ni? Ini beriman secara apa-apa cepat-cepat. Ijma. Beriman. Ijma. Perkataan ni mesti familiar lah. Ijmal. Ijmal. Tahu ijmal ni apa kan? Ijmal ni secara apa? Secara borong. Secara umum. Secara borong. Secara rangkuman. Itu ijmal. Lawan pada ijmal ni dipanggil tafsil. Tafsil ni detail. Satu persatu. Dan pada beriman pada Rasul ni 25 saja. 25. 25 saja. Okey. Percayakan segala Rasul. Nombor 5, percaya hari kiamat. Dia tak sebut nama Rasul dalam kitab ni. Nanti kita sambung lah. Nanti kita sambung. Ni, perkataan ni. Kita akan sambung sini. Kita akan sambung sini. Sorry. Saya kita ambil the whole thing lah better. Kita ambil semua. Letak sini. Nanti Wo ingatkan Wo. Kita sambung InsyaAllah Ustaz. 25 ni. Kita tulis sini. Secara tafsil. Okay. Dan daripada sini kita akan baca satu-satu. Apa 25. Okey, kita sambung nanti. Sambung nanti. Boleh pilih sambung. Boleh pilih ke apa. Okey, dah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakatuh fina fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku maaf. InsyaAllah jumpa malam ni. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah.